Selamat sejahtera kepada Dr. Kamal Hassan dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Grup 11 akan membentangkan laporan penilaian pengambilan balik tanah yang telah kami sediakan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nur Aidah, Syahdatul Amira, Nur Anis Akila, Nazatul Syarina dan Nur Adibah. Maklumat pengambilan balik tanah adalah bertujuan untuk Stesen Utama Tenaga Nasional Berhad. Kawasan pengambilan seluas 3.1080 hektar dan tarikh pengambilan adalah pada 1 November 2020. Di sini, saya akan menerangkan mengenai lokasi. Harta tanah subjek terletak di dalam lingkungan garisan merah. Tanah tersebut mempunyai keluasan sebanyak 20.9498 hektar, tetapi keluasan tanah yang digunakan untuk membina pencawang masuk utama tersebut hanya sebanyak 3.1080 hektar sahaja. Pada awalnya, harta tanah subjek tersebut adalah di bawah hak milik UTM untuk dibina pusat institusi pendidikan tinggi, tetapi telah berlaku proses pengambilan tanah untuk membina stesen pencawang utama TNB. Harta tanah subjek ini terletak berhadapan dengan jalan raya besar. Tanah tersebut telah berlaku penjatuhan nilai harga kerana berlaku pencapisan tanah yang digunakan untuk membina pencawang tersebut. Seterusnya, kita lihat dalam plan lokasi pendekatan. Seperti yang dapat anda lihat, kawasan di dalam lingkungan garisan merah merupakan kawasan yang mengalami proses pengambilan tanah. Keluasan tanah tersebut adalah sebanyak 20.9498 hektar. Seterusnya, kita pergi ke lakaran pelan tanah yang dijadualkan. Seperti yang dapat anda lihat, kawasan lot yang berada di dalam kotak merah tersebut adalah kawasan yang diambil yang digunakan untuk dibina pencawang masuk utama TNB. Keluasan kawasan tersebut adalah sebanyak 3.1080 hektar. Di sini, saya akan menerangkan maklumat mengenai tanah yang dijadualkan. Nombor lot PTB 19028, nombor hak milik HSD 26499, Mukim Kulai, Daerah Kulai Jaya, Negeri Johor, pemilik berdaftar UTM, keluasan tanah 20.9498 hektar, pemajak, pegangan pajakan selama 99 tahun dan tamat pada 18 Mei 2083, sewa tahunan sebanyak RM1,800, PA Plan PA 142453, kategori kegunaan tanah nil, sekatan dalam faedah nil, bebanan nil, peruntukan perancangan nil. Seterusnya, kita pergi ke gambar tapak. Ini adalah gambar tapak dari pandangan umum harta tanah subjek. Kita melihat pula kepada kaedah penilaian. Kaedah penilaian yang digunakan adalah kaedah perbandingan. Kami telah menggunakan kaedah ini untuk menentukan nilai pasaran bagi tanah yang terlibat untuk pengambilan. Asas penilaian nilai pasaran menggunakan data jual beli harta tanah yang sebanding dengan kawasan sekitar tanah yang ingin diambil, dan pelarasan dilakukan di atas faktor-faktor seperti jenis pegangan, lokasi, saiz keluasan, jarak dengan jalan utama, kebolehsampaian dan perancangan ataupun zoning. Seterusnya, kita pergi kepada prosedur pengambilan balik tanah. Langkah pertama, mana-mana agensi atau pemohon seperti Johor Land Berhad yang hendak menjalankan pengambilan ke atas tanah terjadual tersebut haruslah membuat permohonan terlebih dahulu kepada pentadbir tanah. Langkah kedua, permohonan tersebut haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada PPN, dan sekiranya gagal, pengambilan tanah tersebut tidak boleh dijalankan. Jika lulus, PBN akan mengarahkan pentadbir tanah untuk menyiarkan pemberitahuan dalam warta bawah Seksyen 4 mengenai kemungkinan tanah lot terjadual tersebut akan diambil, dan notis tersebut adalah melalui borang A. Kemudian, tanah yang terjadual tersebut akan dimasuki oleh mana-mana pegawai tanah bagi tujuan tinjauan atau siasatan. Sekiranya proses tersebut mendapat kepuashatian oleh pihak berkuasa negeri, maka perisytiharaan pengambilan tanah tersebut akan dilakukan bawah Seksyen 8 melalui borang P. So, maka di sini tanah tersebut memang akan confirm diambil. Dan di sini salinan warta akan dihantar kepada Jabatan Penilaian untuk dinilai. Seterusnya, pentadbir tanah akan mendapat laporan penilaian oleh JPPH. Kemudian, siasatan oleh pentadbir tanah di bawah Seksyen 12 akan dijalankan kepada tuan tanah atau mana-mana pihak berkepentingan. Hal ini bertujuan bagi mendengar tuntutan mengenai papasan. Seterusnya, pentadbir tanah hendaklah membuat award secara bertulis dalam borang G kepada tanah lot yang terlibat, yang secara jelas menetapkan kepentingan setiap orang di atas tanah. Dan di sini juga kesemua jumlah ganti rugi haruslah dibayar untuk setiap orang yang terlibat, iaitu di dalam borang G. Dan sekiranya pemilik tanah yang tidak berpuas hati dengan award yang dinyatakan, maka mereka berhak untuk membuat permohonan bertulis melalui borang N, dan haruslah dikemukakan kepada pentadbir tanah dalam tempoh 6 minggu. Dan akhir sekali, jika semua orang yang berkepentingan tersebut berpuas hati dengan jumlah ganti rugi yang disebutkan dalam borang G,
maka pentadbir tanah akan mengeluarkan borang K, dan borang K inilah yang menunjukkan bahawa pengambilan tanah itu dilakukan secara formal dan telah diambil secara sah. Seterusnya adalah pertimbangan nilai. Dalam pertimbangan kami mengenai pengambilan harta tanah ini, kami telah mempertimbangkan papasan yang boleh dituntut seperti penentuan nilai pasaran, pecah pisah dan kesan mudarat. Dalam penentuan nilai pasaran boleh menggunakan apa-apa kaedah dan kami telah memilih kaedah perbandingan. Bagi pengambilan sebahagian tanah, boleh mengambil kira ciri-ciri yang serupa dengan subjek harta tanah yang berada di sekitar subjek harta tanah. Seterusnya, pecah pisah, di mana penyusutan nilai dua bahagian atau lebih tanah baki akibat daripada pengasingan di antara satu sama lain, akibat daripada kesan pengambilan tanah. Merujuk kes pengambilan tanah bagi subjek harta tanah ini, di mana kawasan yang diambil hanyalah lorekan berwarna coklat. Disebabkan hal tersebut telah merentasi satu lot tanah di mana menyebabkan tanah baki terpisah menjadi dua dan tanah baki tersebut berada di hujung subjek harta tanah. Akibat daripada pengasingan tanah baki tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah kerana berlakunya penurunan nilai. Bagi kesan mudarat pula, iaitu kerosakan kepada subjek harta tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah yang sama akibat daripada tujuan pengambilan atas bahagian yang telah diambil, boleh berlaku semasa atau selepas pengambilan dibuat. Bagi subjek harta tanah tersebut telah kehilangan pemandangan kerana adanya pembangunan daripada tiang-tiang pencawan TNB main station yang tinggi di kawasan subjek harta tanah tersebut. Selain itu juga faktor kerja-kerja pembinaan pencawan juga boleh dituntut oleh pemilik tanah. Kejatuhan nilai juga boleh berlaku akibat faktor keselamatan daripada pencawan tersebut terhadap subjek harta tanah. Penilaian ini dilakukan untuk tujuan pengambilan tanah. Di 55 data bandingan ini ada persamaan di mana berada di daerah Kulai Jaya, jenis harta tanah pembangunan dan jenis pegangan kekal. Dan juga jenis lot hak milik mutamat. Manakala perbezaannya adalah daripada segi zoning, jenis pembangunan, pemberi, pindah milik, balasan kaki persegi dan juga tarikh penilaian serta luas lot. Di mana data perbandingan 1 dan data perbandingan 2, zoningnya adalah industri, balasan kaki persegi bagi perbandingan 1 RM13 dan perbandingan 2 RM13 5%, dan perbandingan 1 luas lot 3.63 hektar bersamaan 8.96 ekar dan juga perbandingan 2 luas lot 7.69 hektar 19.01 ekar. Bagi perbandingan 3 pula, perbandingan 4 dan perbandingan 5 mempunyai zoning yang sama iaitu kediaman. Akan tetapi, balasan kaki persegi bagi perbandingan 3, 4 dan 5 tidak sama di mana perbandingan 3 RM13, perbandingan 4 RM15 dan perbandingan 5 RM11 5%. Jenis pembangunan bagi perbandingan 3 adalah tanah pembangunan dan tanah kosong, perbandingan 4 pembangunan kediaman dan bagi perbandingan 5 adalah tanah pembangunan. Bagi lot di perbandingan 3 dan di perbandingan 4, kami telah menggabungkan kerana pemberi pindah milik adalah pemilik yang sama. Sekian daripada saya. Seterusnya pengiraan. Sini adalah calculation lah. So kat sini kita orang buat 5 data perbandingan yang ada 5 lot. Bukan 5 lot kat sini boleh tengok. Ada lot 1 ni 435, 2650. Hanya kita orang buat data perbandingan 3 dan keempat ni daripada 2 lot. So 2 lot ni kita orang gabung jadi satu sebab dia under owner yang sama and then dia sangat berdekatan. And lagi satu kita orang buat macam tu sebab kita orang nak stabilkan lah luas dia dengan harta tanah perbandingan yang lain. And kat sini kita boleh tengok untuk harta tanah subjek, dia punya pegangan adalah pajakan, manakala yang lain adalah kekal. Beza kat situ. Perancangan pula untuk zoning, kita harta tanah subjek ni dia nak buat untuk bahagian institut pendidikan. So dia bahagian industri pendidikan lah. And then harta tanah yang kedua, 1 dan 2 ni pula industri dan yang lain adalah kediaman. Untuk luas pula, kita orang tukar dia kepada ekar dan kaki persegi dapat 51.768 ekar dan ni adalah 1 ekar keseluruhan ekar yang lain lah untuk harta tanah perbandingan yang lain. Kat sini yang harta tanah perbandingan yang lain dah ada ni lah, ada punya nilai pasaran masing-masing. So kat sini kita orang pecahkan dengan harga setiap per ekar dan juga harga setiap sekaki persegi untuk harta tanah perbandingan. And last sekali kita boleh tengok kat sini, kita ada tarikh penilaian bagi harta tanah subjek iaitu pada 2020. Harta tanah perbandingan 1 dan 2 dan 3 juga adalah 2020. Tapi hanya untuk yang 3 dan 4 ni daripada 2018 dan 2019. So untuk memulakan perbandingan kita orang buat peratusan pelarasan dulu. So untuk masa iaitu yang ni lah tahun yang beza ni, kita orang buat beza dia 2.5% setahun. Manakala bagi jenis pegangan pula
Kalau dia beza tu kita orang letak 5.0%, dan manakala untuk keluasan 1.0% per ekar. Inilah setiap beza satu ekar tu kita orang letak 1%. So untuk jarak dengan jalan utama pula kita orang letak 50%, dan accessibility ataupun kebolehasampaian kita orang letak 50% juga. So kita masuk pelarasan dia lah. Ni harta tanah perbandingan 1, 2, 3 dan 4 dan 5. So untuk masa, disebabkan harta tanah perbandingan yang pertama ni 2020 sama juga dengan harta tanah subjek ni, jadi kita orang letak 0%. Sama juga untuk harta tanah perbandingan 2, 0%. Harta tanah perbandingan 5, kita orang letak 0% juga. And untuk masa kat sini 3 dengan 4 ni dia beza sebab harta tanah perbandingan yang ketiga ni 2018. So kita orang letak 5%. And kat sini pula 2019 kita orang letak 3%. Okey, untuk jenis pegangan pula disebabkan harta tanah subjek ni seorang je yang panjakan, yang lain pula kekal. That's why kita orang letak kat sini dia punya pegangan ni kita kena tolak dengan 5% lah. Sebab beza dia kat sini. Kita kena tolak lah dengan harta tanah perbandingan yang lain tu. So untuk keluasan pula, macam saya cakap tadi, setiap 1 ekar adalah 1%. Okay, disebabkan dia ni sangat jauh beza dengan luas harta tanah subjek. So kita orang tolak ni lah. Tolak ni dengan tolak ni dapatlah dia punya beza dia, dan setiap beza tu kita orang darab dengan 1%. So dapat kat sini dia punya percentage. So untuk perancangan pula, harta tanah perbandingan 1 dan 2 ni bagi industri sama dengan harta tanah subjek. So kita orang letak kosong lah. And untuk yang lain pula disebabkan kediaman, that's why kita orang letak beza dia 3% kat sini. Tambah. Okey, untuk jarak dengan jalan utama pula pelarasan kita letak macam mana? Disebabkan kita tahu harta tanah subjek ni dekat sangat dengan jalan utama yang jalan sibuk tu. Yang lain pun ada jalan tapi tak adalah dekat dengan jalan yang sibuk tu, jalan utama. That's why kita orang letak 5% kat sini, tambah 5%. Tapi hanya harta tanah perbandingan 5 ni sahaja yang sama macam harta tanah subjek. Okey, dia sama dengan harta tanah subjek lot 150 ni sebab dia dekat dengan jalan utama. That's why kita orang letak kosong. Okey, bagi kebolehasampaian pula sama juga. Yang ni disebabkan harta tanah subjek tu dekat dengan jalan sibuk dan mudah untuk accessibility, that's why kita orang letak kat sini. Yang lain tu 5% juga, and kat sini juga data perbandingan 5 juga macam sama macam harta tanah subjek. Senang untuk capai benda lain lah, accessibility transport, okay, dan lain-lain. So kat sini kita orang buat jumlah pelarasan. Kita tambah semua percentage tersebut sama juga dengan data lain, dan kita dapatlah jumlah pelarasan dia. So untuk nilai tanah pula, daripada percentage ni tadi kita darab dengan dia orang punya nilai pasaran tu. Okay, kita dapat dia punya harga untuk yang terbaru lah selepas pelarasan. Okay, so ini semua juga sama. Percentage dia darab dengan nilai pasaran dia. Okay, percentage selepas pelarasan tu. Dan dapatlah harga dia selepas pelarasan. Okay, dan harga dia ni adalah harga wall punya market kan. So kita orang asingkan jadi seekar dan juga sekaki persegi. Okey, ini harga dia sekaki persegi. Kita orang bahagikan lah harga tu, bahagi dengan dia punya ekar dan sekaki persegi. Tu ekar, tu sekaki persegi dan lain-lain. Dapatlah data dia. So kat sini kita orang buat average dia. Okay, average semua data perbandingan. Dapat ni. And ni juga average untuk sekaki persegi pula. And kita orang tulislah type kat sini. Dia punya seekar berapa untuk average semua semua perbandingan. Ni sekaki persegi dia. Tapi kita orang sebenarnya nak ambil purata perbandingan 1 dan 2. Kenapa? Sebab kalau kita tengok sini hanya harta tanah perbandingan 1 dan 2 saja bagi industri. Sama macam harta tanah subjek, dia bagi industri. Yang lain tak sama, kediaman. That's why kita orang ambil harta tanah perbandingan 1 dan 2. Okey, untuk dijadikan nilai pasaran lah. So kat sini kita buat average dia, harta tanah 1 dengan 2. And harga sekaki persegi kita orang ni juga buat average, and kita orang letak sini. Okey. So untuk harta tanah, nilai pasaran bagi harta tanah subjek kita orang ambil daripada sinilah. Harga seekar dia berapa, harga sekaki persegi dia berapa, sama je. Okey. Harga dia tu kita orang darab dengan ni ekar kan. Ni ekar, so kita orang darab dengan luas ekar dia.
And kita orang dapatlah dia orang punya ni harga untuk keseluruhan eka tu. Kat sini pula kita orang guna harga sekaki persegi dia darab dengan keluasan kaki persegi dia. So that's why kita orang dapat ni harga dia 42 juta lebih masing-masing. Dan bagi untuk katakan kita orang round off dah. So dapatlah 42 juta 700 ribu lebih. And untuk nilai pasaran bagi tanah yang diambil bagi tujuan acquisition tu, kita orang buat juga. Okay, sebab nak tengok berapa. Okay, so kita orang dapatlah. Kita guna juga harga ni lah perbandingan 1 dengan 2 ni. Kita orang darab dengan 7.8. 7.8 ekar ni kita dapat daripada sini. Luas yang diambil tu. Ni, nampak? 7.8 ekar dan juga 334 lebih ni kaki persegi ni. Kita orang darabkan. Untuk kaki persegi juga. So dapatlah nilai untuk nilai pasaran bagi tanah yang diambil tu 6,400,000 lebih. Okay, so untuk baki tanah kita orang cari juga. Okay, baki tanah kita orang dapat baki tanah ni kita dapat harga dia daripada ni jugalah kita ambil ni harga seekar dia berapa, harga sekaki persegi dia berapa. So kita ambil ekar lah. So yang ni dia punya luas untuk baki tanah 44.088 ekar. So kita dapat daripada 44.088 ni darab dengan dia punya nilai ekar yang peratus perbandingan 1 dengan 2 ni. So dapatlah harga dia 36,303,476.91. Itu adalah nilai pasaran bagi baki tanah daripada kaedah comparison ni. Okay, so kita teruskan dengan calculation bahagian severance. So sama macam kaedah comparison yang pertama tadi, bahagian severance kita orang buat perbandingan jugalah untuk dapatkan dia. Kenapa kita orang buat perbandingan? Sebab kita orang nak tahu apa tu harga dia lepas yang dia kena ambil tu tanah tu. Lepas dia kena ambil, apakah yang terjadi pada harga market value pasaran harta tanah subjek. So apa yang kita orang buat, kita orang sama juga macam tadi data dia, sama juga peratusan pelarasan yang sama, cumanya kita orang tambah pelarasan bahagian bentuk tanah tu selepas dia pengambilan. Okay. Kalau ada bentuk dia macam tak berapa cantik, narrow ke apa, kita orang buat beza dia 15%. Okay. So sama juga macam tadi, penerangan saya yang sama, masa dia kita orang sebabkan yang tadi tu lah, beza dia semua sama macam tadi, kaedah comparison punya. Cuma bahagian sini pelarasan yang kita orang buat ni bentuk tanah ni, kita tengok kat sini. Okey, untuk bentuk tanah, mula-mula harga tanah subjek ni kan macam bentuk lebih kurang petak lah, okey. Tapi lepas dia, kalau kita tengok kat map dia punya bentuk jadi macam sempit dan narrow lah, macam cukup macam gitulah, seluruhnya ada tajam lah, bucu macam tu. Tapi harga tanah perbandingan yang lain, bentuk dia masih segi empat, lawa lah. Ada tengok dalam maps, okey, yang tadi. So kita orang lepas dia dah jadi macam tu, mesti berlaku penurunan harga. Penurunan harga akan berlaku, okey, sebab bentuk dia yang macam gitu. So that's why kita orang letak kat sini, kita kena tolak 15%. Okey, harga yang untuk market value yang ada tanah perbandingan ni semua kita tolak dengan 15% lepas dah jadi bentuk yang macam itu. So ini adalah dia punya peratus jumlah pelarasan dia. Macam biasa, tambah semua. Okey, semua tambah daripada semua jumlah pelarasan ni, percentage dia. Dan ni kita dapatlah nilai tanah yang baru ya, untuk pelarasan tu. Kalau korang tengok kat sini, tengok harga dia. Okey, selepas kita tambah pelarasan bagi bentuk dia dengan kaedah comparison yang sebelum ni, tengok dia punya harga berbeza, agak berbeza. Okey, so ni nilai dia. Kita orang macam biasalah asingkan wall market value punya harga tu, asingkan dengan seekar sekaki persegi dia, dapatlah. Okey, dapatlah harga dia. And then kita orang buat sama juga average. Kita nak tengok lah average semua macam mana, and then kita letak dekat ni purata semua perbandingan tu. Average yang tadi tu ni yang kita dapat tu letak sini, seekar berapa, sekaki persegi berapa. And then masih sama juga, kita sebenarnya nak tengok perbandingan 1 dengan 2 sebab dia je yang bagi industri sama dengan harta tanah subjek. So kita ambil lah harta tanah perbandingan 1 dengan 2 ni, nak tengok dia punya ni sama juga. Kita buat average dia. Okey, buat average dia ni.
and then dapatlah harga seekar di berapa, harga sekaki persegi di berapa. So untuk harta tanah subjek tu yang keseluruhan punya luas, okey, dah dapat harga seekar dia tu, kita darablah dengan harga luas seekar dia berapa. Okey, sama juga dengan kaki persegi. Dah dapat dia punya harga, kita darab dengan dia punya luas kaki persegi. Okey, so dapatlah nilai dia. So kita round off-kan dia lah, agak-agaklah lebih kurang macam 38 juta macam tu. So kita masih nak cari juga, nak tengok harta kalau lepas tu kita nak tengok lah macam mana dia punya ni baki tanah tu jadi macam mana harga dia lepas dah ambil tu. So macam sama juga, ni luas seluruh, ni luas yang diambil. So baki tanah ni dah dapat harga seekar yang perbandingan 1 dengan 2 ni. Okay, ni dia punya ni harga seekar. Kita darabkan dengan luas ekar dia. Nampak tak beza dia? Beza baki tanah tu. Ini dengan sebelum pengambilan. Tengok sebelum pengambilan. Harga dia ni lah 36,300 ke 476.91. Tapi lepas pengambilan harga dia menurun. 42,487 112.83. So macam mana kita nak kira, kita orang buat nilai papasan pecah pisah tu. MV yang sebelum, baki tanah yang sebelum tu, dia punya nilai pasaran dia, kita orang kita orang tolak dengan lepas dia kena ambil jadi berapa. So nilai dia kita orang dapat RM3,816 dengan 36 ringgit. Okay, so lepas dah dapat nilai papasan bagi pecah pisah tu, kita orang buat jumlah nilai pampasan keseluruhan. So nak dapatkan itu, kita orang ambil lah nilai yang tanah yang diambil tu berapa. Ini kita tambahkan dengan papasan pecah pisah. So dapatlah harga dia RM10,216,364.08. Okay, terima kasih.